Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini anak-anak request nak makan nasi ayam. Jadi saya akan masak nasi ayam yang kurang kalori. Kenapa kurang kalori? Sebab ayam kita akan bakar dan bukannya goreng. Okay, jom kita mulakan. Okay, untuk menyediakan nasi ayam kurang kalori ada 5 langkah. Yang pertama, kita akan buat sup ayam. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat sup ayam adalah kita perlukan lebih kurang 1 biji bawang Holland. Kita hiris nipis bawang Holland ni, tak kisahlah nak potong dadu atau hiris nipis. Tapi macam banyak pula 1 biji, jadi kita buat setengah biji sahaja bawang Holland. Kemudian kita perlukan 3 ulas bawang putih. Kita ketuk dulu. Kemudian kita hiris nipis. Okey, kita perlukan lebih kurang 2 inci halia. So halia ni kita tumbuk dengan lesung boleh. Macam saya guna meat tenderizer. Bolehlah, tak kisah apa-apa. Yang penting dapat diketuk lah. Okey, kita buat sup ayam. Okey, kita masukkan lebih kurang 2 sudu besar minyak zaitun. Kemudian kita masukkan bahan-bahan hirisan tadi. Ada bawang Holland, bawang putih dan juga halia. Jadi kita tumis dia sehingga agak kekuningan dan juga naik bau. So bila dah agak kering ni, kita boleh masukkan lebih kurang 1 jug air. Dan kita masuk 1 sup bunjut. Kemudian kita masukkan 1 ekor ayam yang telah dipotong 4 dan dibersihkan lah. So kita kacau sikit. Ayam ni kita tak boleh overcook. So kita half cook sahaja ayam ni. So agak-agak dia masak dah menggelegak ni, kita boleh toskan. Sebelum tu kita letakkan lebih kurang dalam 2 sudu besar garam Himalaya. Okay, so kita letak garam. Dan apabila dah menggelegak macam ni, kita boleh angkat dan toskan ayam kita lah. Jadi ayam kita ni kita biarkan disejuk sekejap sebelum kita prep. Okey, langkah yang kedua, kita akan sediakan ayam bakar. Kita perlukan 10 ulas bawang putih. Kemudian 1 inci halia. So ni kita buat bahan perapan ya. Dan kita perlukan 2 inci kunyit hidup. Okey, kemudian kita masukkan lebih kurang 2 sudu besar minyak zaitun. Dan juga kita perlukan 2 sudu besar garam Himalaya. Jadi kita blend semua bahan-bahan tadi dan inilah hasilnya. Okey, so kita lumurkan bahan perapan tadi pada ayam-ayam. Dan kemudian kita inilah, kita gaulkan bersama. Dan kita tambah lebih kurang 1 sudu besar serbuk kunyit lah untuk kita cantikkan lagi warna ayam ni. Okey, kita nak prepare ayam bakar kita. So kita letakkan aluminium foil di atas loyang pembakar. Okey, kemudian kita setkan oven kita sebanyak 180 darjah Celsius selama 15 minit. Okey, kita susun ayam kita di atas loyang pembakar. Kita tak perlu lama untuk kita bakar sebab kita dah masak kan ayam kita. Lebihan kita tuang pada ayam, dan sekiranya ayam kering masa bakar, kita boleh tuangkan sikit minyak zaitun.
Okey. Step yang ketiga adalah kita akan buat nasi ayam. So kita letakkan lebih kurang 1 sudu besar minyak zaitun. Okey, kita masukkan perkakas kasar seperti kulit kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh dan juga buah belaga. Okey, kita tumis sekejap biar dia naik bau. Kemudian kita masukkan 1 inci halia yang telah dihiris nipis. Okey, 2 batang serai yang telah dititik. Okey, kemudian kita tambahkan 3 ulas bawang putih yang dihiris nipis dan 1 biji bawang holland yang juga dihiris nipis. Okay, kita goreng, kita tumis dia sehingga kuning dan kita masukkan 3 helai daun pandan yang diikat simpul. So daun pandan ni akan memberi aroma yang wangi lah kepada nasi ayam kita. Kemudian dah kering macam ni, agak-agak dah kering, kita masukkan 6 cawan sup ayam. So untuk sup ayam ni kita ada portion untuk kita kiraan. 1 cawan beras bersamaan dengan 1.5 cawan sup ayam. So untuk hari ni saya masak 4 cawan beras. So kita perlukan 6 cawan sup ayam. Okey, kemudian kita masak sehingga dia menggelegak. So tips dia kena menggelegak dulu baru masukkan beras untuk nasi tu tekstur dia cantik. Kemudian kita masukkan setengah sudu besar garam Himalaya. Jangan banyak-banyak sebab sup tadi dah ada garam kan, takut masin pula. Kemudian kita masukkan 4 cawan beras basmati parboil. Okey, kita kacau slow-slow, jangan kuat-kuat lah ganas-ganas, takut dia punya beras dia pecah nanti, tak cantik pula tekstur dia. So kita tunggu sehingga dia menggelegak dan agak kering macam ni. Okey, then kita masukkan ke dalam periuk nasi kita lah, dan kita akan masak dia. Okey, langkah keempat, kita sediakan sambal nasi ayam. Kita perlukan 5 biji cili merah yang kita potong kasar macam ni. Okey, kemudian kita perlukan 3 ulas bawang putih pun sama, kita potong kasar. Dan juga kita perlukan 3 biji tomato yang bersaiz sederhana besar, kita potong dadu. So semua bahan-bahan ni kita akan kisar. Okey. Okay, kita masukkan 1 cawan sup ayam dan kita blend bahan-bahan ni. Okey, kita masukkan 1 sudu minyak zaitun dan kita masukkan bahan kisar kita tadi. Kita biarkan sampai menggelegak dan kita masukkan lebih kurang 2 sudu besar sos cili Thai. Apa brand pun tak kisar. Okey, untuk kita balancekan rasa dia, so kita masukkan lebih kurang 1 sudu besar madu, ataupun kalau tak ada madu kita gunakan low GI sugar lah yang lebih sihat. Kita kacau dan sehingga dia pekat dan akhirnya kita letakkan ke dalam mangkuk. Dah siap. So yang terakhir sekali kita sediakan kicap nasi ayam. Kita masukkan lebih kurang 1 sudu besar minyak zaitun dan 3 ulas bawang putih yang dicincang halus lah. Dan kita masukkan 1 cawan sup ayam. Kita kacau sehingga dia menggelegak. Okey, kemudian kita masukkan 1 cawan kicap manis. Okey, tak kisahlah apa jenama pun, okey je. Okey, so kicap nasi ayam kita dah siap. Okey, bolehlah tuang ke dalam mangkuk. Alhamdulillah, selesai sudah nasi ayam kurang kalori kita. So selamat mencuba. Ma'assalamah wa ilal liqa'.